Silakan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Di-Pertua, Jabatan Meteorologi Malaysia pada 7 November telah mengumumkan bahawa monsun timur laut akan bermula 11 November hingga Mac 2024. Sehingga jam 6 pagi 28 November, 194 keluarga melibatkan 676 mangsa masih ditempatkan di 9 PPS Kelantan, Pahang, Selangor dan Terengganu. Persiapan prabencana ditingkatkan melalui Community Based Disaster Risk Management dan JPS telah mengemaskini dan mengenal pasti 5,648 lokasi hotspot banjir. Kerja-kerja penyelenggaraan telah dilakukan termasuk penyelenggaraan sungai, kolam takungan banjir dan infrastruktur, termasuk mengaktifkan bilik kawalan operasi, pusat ramalan dan amaran banjir yang beroperasi 24 jam. Kemudian PAM bergerak 737 di semua lokasi. Menaik taraf stesen siren amaran banjir dan stesen kamera web. Kemudian persiapan persediaan tindak bencana melibatkan 66,169 pegawai dan anggota pelbagai cabang agensi kerajaan. Sokongan tambahan 25,440 unit pelbagai aset, termasuk daripada ATM, PDRM, JBPM, APM, rela dan aset darat, aset air, aset udara dan life jacket. Langkah yang dilaksanakan segera ialah pusat pemindahan sementara, iaitu mengaktifkan 8,481. Ini Tan Sri Yang Di-Pertua ialah untuk mengelakkan kelang kabut keadaan bila banjir berlaku. Jadi persiapan dimulakan sekarang walaupun kawasan-kawasan itu belum terkena ataupun melibatkan kesan yang parah. Dia persiapan untuk menempatkan 1.62 juta mangsa, melibatkan 5,000 lebih sekolah, 2,400 dewan dan balai raya, 572 masjid dan 389 pusat komuniti. Peruntukan awal ialah RM241 juta yang disalurkan ke JBPN dan agensi tindak balas. Ini untuk kegunaan 164 daerah di bawah semangat Malaysia Madani. Tapi RM100 juta lain itu telah pun belanjakan untuk penyelenggaraan sungai dan keadaan yang disebutkan awal tadi. Terima kasih. Baik, saya jemput. Terima kasih Yang Amat Perdana Menteri atas penjelasan sebentar tadi. Tahniah kepada pihak kerajaan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Yang Amat PM tadi, iaitu atas kesiapsiagaan pihak kerajaan menghadapi bencana ini. Soalan tambahan dari Jempol ada dua, iaitu pertama sekali berhubung dengan pusat pemindahan sementara PPS. Apakah tindakan pihak kerajaan untuk menaik taraf dan menambah baik kemudahan asas pusat pemindahan sementara PSS di seluruh negara, kerana kita dapati ada di antara pusat pemindahan sementara ini banyak kekurangan-kekurangan. Dan yang kedua, apakah perancangan pihak kerajaan untuk mengukuhkan NADMA bagi memastikan pengurusan bencana negara berada di peringkat optimum? Terima kasih. Silakan Menteri. Jempol, soalan itu tepat kerana kalau kita hadapi banjir itu setiap tahun, tidak mensabah dijadikan hanya PPS
Sebab itu kerajaan telah memutuskan untuk menubuhkan segera pusat pemindahan bencana ini, kekal bencana. Maknanya pusat kekal PBKB dan mula projek rintis di 9 negeri dengan siling RM5 juta bagi setiap pusat. Jadi pusat ini boleh mungkin gunakan apa-apa kegiatan komuniti sementara, tetapi di reserve dengan satu persiapan supaya tidak jadi PPS. Jadi kemudahan itu akan jauh lebih baik. Dan NADA memang diperkemaskan untuk maksud tersebut dan peruntukannya dan persiapan awalnya untuk menangani masalah banjir ini. Tetapi persiapan yang lebih penting ialah soal projek, saya katakan penyelenggaraan sungai dan kolam, dan keduanya soal yang disebut tentang tebatan banjir yang telah diperuntukkan, dan 6 projek telah berjalan ikut jadual, yang belasan lain itu sudah pun masuk kepada projek persiapan akhir untuk dimulakan dalam tempoh 1-2 bulan ini. Dan ini melibatkan hampir semua negeri di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sila Rantau Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Dipertua. Soalan tambahan saya, kalau tadi had tempoh musim monsun timur laut ni lama, beberapa bulan, dan sudah tentu kesannya sangat besar terutama kepada pendapatan rakyat. Jadi saya ingin tahu apakah bantuan segera terutama kepada petani yang kehilangan hasil tanaman mereka rosak akibat banjir, begitu juga penternak yang mati haiwan mereka kerana banjir. Dan apakah setakat ini berapakah kolam takungan pinggir sungai yang akan dibina terutama di Kelantan, dan adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan memberi peruntukan khas terutama kawasan ahli parlimen yang setiap tahun berdepan dengan banjir, dan adakah kerajaan akan memperkasakan agensi-agensi yang berkaitan dengan bantuan bencana ini supaya berada di bawah satu kementerian supaya mereka ini lebih optimum dari sudut bantuan bencana. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih terpanjang, dan cadangan untuk menyelaraskan itu tepat, sebab itu kita wujudkan NADMA dan mesyuarat peringkat tindakan daerah, negeri dan persekutuan telah ditingkatkan dan telah pun bermula, dan beberapa pandangan termasuk dari segi kadar bantuan telah mengambil kira semua pandangan semua negeri. Satu jawatankuasa kabinet yang telah pengusikan oleh Timbalan Perdana Menteri 1. Projek Kelantan memang diberi keutamaan kerana kesan banjir itu jauh lebih parah di Kelantan. Sebahagian yang saya boleh tekan di sini termasuk pembangunan lembangan sungai bersepadu, Sungai Kelantan Fasa 2 dan rancangan tebatan banjir Kota Baru. Itu akan dimulakan dalam tempoh sebulan ini. Tetapi semalam bila dengan Perdana Menteri SETA Thailand, kita setuju supaya disegerakan. Bagi pihak Malaysia sudah pun setuju untuk bermulakan sekarang. Perdana Menteri SETA bagi jaminan siap EIA untuk bahagian Thailand, Sungai Golok ke Rantau Panjang. Dan ini bukan sahaja melibatkan jambatan tetapi juga penyelenggaraan sungai untuk mengurangkan tekanan banjir. Menyentuh soal bantuan, walaupun kita ada bantuan untuk nelayan, untuk pekebun kecil yang sudah pun diluluskan, tetapi saya ambil kira pandangan yang berhormat bahawa ada kesan yang lain. Itu dalam peruntukan ada, tetapi seperti mana kita tahu ada juga keluhan daripada petani atau peternak. Saya akan pastikan supaya ada jentera baik di daerah atau negeri, atau jajahan kalau di Kelantan, negeri dan persekutuan mengambil kira supaya ada ganti rugi yang munasabah bagi mangsa banjir. Saya jemput Upaya Besar. Terima kasih Tan Sri Dipertua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tambun. Saya memuji langkah kerajaan untuk mewujudkan PPT, Pusat Pemindahan Tetap, kerana bagi saya PPS ini kerana
ia bukan lagi satu langkah yang efektif kalau kita hanya menumpukan kepada PPS. Cumanya Yang Muhammad Tambun, kita ni sea rise level atau peningkatan paras laut yang kita hadapi ini disebabkan climate change. Tetapi bagaimana teknologi negara-negara luar seperti Netherlands yang kita dapat adaptasikan. Kenapa Yang Muhammad Tambun? Saya lihat kita semakin ramai pakar yang ada dalam negara kita. Tetapi isu ini, isu yang kita selesaikan bukan isu pokok. Isu yang kita selesaikan adalah isu sampingan. Tetapi yang paling pentingnya adalah untuk kita melihat bagaimana perubahan iklim ini akan memberi kesan kepada sea rise level. Itu yang pertama. Yang keduanya, Yang Muhammad Tambun, saya yakin dan percaya keputusan untuk kita menentukan sama ada penyaluran kewangan untuk kita membuat rancangan tempatan banjir ini lebih kena diberi keutamaan kerana bantuan kepada mereka mangsa banjir lebih besar daripada peruntukan yang diperlukan untuk menyelesaikan mitigasi banjir. Yang terakhirnya, Tan Sri Pertua Yang Muhammad Tambun, bagaimana kita nak melangkah ke arah beradaptasi terhadap banjir ini. Terima kasih Yang Muhammad Tambun. Baik, terima kasih. Silakan Tuan Menteri. Terima kasih Pak Yang Besar. Kita telah pun hubungi, dan mendapat persetujuan dari Perdana Menteri Netherlands baru-baru ini, Mark Rutte, yang mengalami seperti mana disebut di Pak Yang Besar, yang punya pengalaman lebih baik kerana paras laut itu, air laut itu lebih agak tinggi dan ada perencanaan yang di antara yang terbaik yang di dunia. Dan beliau setuju untuk menyiapkan satu pasukan teknikal datang ke sini untuk berbincang dan memberikan pandangan dan ekspertis mereka. Malang saya tak tahu sebab ada perubahan kerajaan dan kelompok yang menang itu kelompok ekstrim kanan yang sangat anti Islam dan golongan minoriti di Netherlands. Jadi saya tidak tahu sama ada hal ini akan diteruskan kerana Perdana Menteri Mark Rutte sudah pun mengundurkan diri awal dan kita lihat perkembangan itu dari segi kita tidak begitu menggalakkan. Bagaimanapun dari segi kerajaan saya akan hubungi Perdana Menteri yang baru sama ada dia masih committed untuk meneruskan program kerjasama di antara kita dengan Netherlands dari sudut itu. Dan yang keduanya soal perubahan iklim ini dalam kajian terutama bawah NREC dan beberapa jawatankuasa terkait memang mengambil kira keadaan yang mendesak dan berubah sekarang ini dan dalam penyediaan kita untuk menghadapi COP28 di Dubai umpamanya perkara perubahan iklim itu menjadi pokok yang agak sentral. Tetapi kalau plan adaptasi nasional itu di bawah NREC sudah pun dirangka dan mengambil kira perubahan-perubahan yang mendesak ini. Jadi saya faham bahawa keadaan ini banjir ini memang suatu hal yang terus-menerus berlaku. Yang setakat yang kita diberitahu oleh para experts, nombor satu, program tempatan banjir ini boleh mengurangkan. Kalau banjir kecil-kecil di beberapa negeri, katalah daerah Port Dickson yang saya ada pengalaman. Soal penyelenggaraan sungai yang berkesan, itu boleh jauh mengurangkan banjir. Tapi kalau Kelantan atau Pahang, ini tidak mungkin. Dia melibatkan projek pentempatan banjir yang lebih besar. Tetapi yang lebih membimbangkan ialah bila paras air dengan perubahan iklim ini lebih serius. Sebab itu saya merujuk kepada pengalaman Netherlands, Belanda dan saya harap benar supaya pakar-pakar kita dapat bekerjasama supaya memikirkan langkah-langkah baru yang lebih berkesan. Baik, terima kasih. Seterusnya.